minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna ala fitnatil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Yang berbahagia Tuan Baraza bin Pres, Setiausaha Politik kepada Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hati Agama. Seterusnya yang dihormati Tuan Haji Firdaus bin Saleh, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pengusaha Masjid Jahit, Haji Muhammad Azmi bin Muhammad Masjuri, Pengarah Takmin di Perak, Barisan Usia Program Diskusi Ilmu Membina Minda Ummah Madani, dialog bersama Kadir Jakim. Seterusnya Kadir Jakim di Agensi dan Jabatan dalam Menteri Tentara Negeri Perak, Pulau Pinang, Kedah dan Perlis, tuan-tuan guru, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, dan seterusnya kepada hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, pagi ini insya-Allah ya, saya Bani Miramli merupakan salah seorang daripada staf Fakulti Bahasa dan Komunikasi di Institut Sultan Idris. Saya salah seorang daripada pencara program Bahasa Arab. InsyaAllah pada pagi ini saya diberi kesempatan untuk sedikit kupasan tentang kajian yang telah saya dan juga tim saya jalankan berkaitan dengan modul hikmah. Tuan-tuan ya, sebelum modul ini akan dijalankan, kami lakukan kajian. Terima kasih kepada pihak yang menaja perbelanjaan untuk perjalanan menjalankan modul ini sementara Pulau Pinang terutamanya. Saya orang Perak tapi rapat dengan Pulau Pinang sana. Saya pergi ke bank, adalah satu bank yang tak beri nama kalah. Kemudian ada seorang pakcik tu, dia nak keluar duit. Ini orang Melayu ni, cakap orang Melayu kan, nak keluar duit. Kita berbaris lah, kita berbaris sama lah. Betul dekat kaunter tu, anak muda yang berpakaian, kita kata macam eksekutif juga lah, eksklusif. Pakcik tu tak isi borang. Jadi dia marah pakcik. Dia marah pakcik tu. Pakcik isi borang dulu kat sana ada kaunter ni semua. Kita kat belakang kita, Masya Allah, kita urus dia. Ini pakcik, kamu anak muda. Orang semua penat, orang semua letih. Tapi kalau kita ambil kira sebagai tugas ini, sebagai satu amanah dan tanggungjawab, dan setiap gaji yang kita dapat itu merupakan hasil daripada tugasan kita, kenapa kita nak merumut? Setiap orang dia ada tanggungjawabnya sendiri, dan setiap orang ada amanahnya sendiri. Itu yang pertama, situasi yang pertama. Ya, adalah bank tu, tak perlu dinamakan lah. Banyak kali juga saya pergi dekat Agama Tanjung Malim lah. Kemudian, kali yang kedua, saya balik kampung. Kampung saya di kampung Bakti Sejarah di Perak. Ada tuan guru, dia berceramah. Dia kuliah maghrib, antara maghrib dan isyak. Kita duduklah, kita dengar, kan? Kita dengar, Masya Allah, Subhanallah. Bahasa dia keras, bahasa dia kasar. Saya sebagai orang bahasa, first degree saya mendapat ijazah sarjana muda bahasa Arab dan juga kesusastraan daripada Universiti Al-Bain Mafraq Jordan. Kemudian saya buat master saya dalam bahagian usul Al-Quran Al-Karim, dirasah usul berdoa di Al-Quran Al-Karim, dirasah tatbiqiyah di Al-Quran Al-Karim, gaya bahasa doa dalam bahasa Arab, seperti study dalam Al-Quran Al-Karim dekat UM. Kemudian PhD saya dalam bidang sama juga, dia analisis wacana dan leksikografi Arab. So saya orang bahasa. Saya orang bahasa. Bila kita orang bahasa, walaupun kita mengambil kira persekitaran, keadaan, geografi dan sebagainya yang berbeza, tapi ada beberapa perkara yang perlu kita raihkan. Masjid bukanlah tempat kita untuk menuturkan kata-kata. Dan saya yakin, saya pasti di hadapan saya ini ada tuan-tuan guru yang Masya Allah hebatnya, tuan-tuan guru yang Masya Allah hebatnya dan ilmunya lebih daripada saya. Tapi tak salah untuk kita berkomunikasi dan kita berkongsi. Itu situasi yang kedua. Bila saya lihat tu, Masya Allah, ustaz ni daripada mana ni? Kan bahasa dia cakap dekat orang kampung macam ni. Dan keadaan
Bila semayang mereka main lah. Lepas semayang akan lari sana lari sini. Budak-budak kalau duduk diam dia ada masalah. Budak-budak kalau dalam masjid dia lari sana lari sini itu biasa. Tapi kalau orang tua dalam masjid dia lari-lari itu ada masalah. Orang tua patut duduk dia diam. Lari sana lari sini naik pakcik. Ada jawatan dalam masjid. Dia marah budak-budak tu. Sebab apa? Sebab budak-budak tu lari. Kalau masjid ini kita jauhkan daripada masyarakat, bagaimana anak-anak muda nak dekat dengan kita? Situasi yang seterusnya, nak solat maghrib, solat maghrib kan? Solat maghrib dekat masjid juga. Ada satu, tak tahulah, jemaah datang. Jemaah tu pun dia patut kita faham lah kan. Dia datang lambat. Dia buat apa? Tinggal lagi 2 minit, dia 1 minit, 3 minit, dia 1 minit, 1 minit dia nak iqamat kan. Dia datang lambat, dia pergi solat qabliyah di line first sekali. Dan kamu datang lambat, solat dekat belakang dia line first sekali dia solat qabliyah. Okey. Bila dia selesai habis solat qabliyah, naik ke kerusi masjid buat ucapan. Lain kali kalau datang lambat, nak solat qabliyah jangan solat ke depan, solat ke belakang. Agak-agak orang tu nak datang lagi tak ada mesti. Cakap dah lepas semayang komat, lepas semayang sekarang, cakap kat dia, jumpa je face to face. Tuan, kita ikutkan lagi 2 minit kita naik komat. Ada jemaah lain yang ada dia punya perkara-perkara tertentu. Jadi kalau tuan lewat nak qabliyah, walaupun sebelum maghrib tu bukan solat sunat muakkadah, tuan nak solat juga kan, tak apa, solat di belakang. Bila perkara-perkara berkaitan dengan isu-isu masalah-masalah bahasa, itu fokus pada bahasa. Saya melontarkan idea kepada beberapa guru saya, dan kita bersetuju, kita berjumpa dengan Ustaz Aziz daripada Pulau Pinang, kemudian Ustaz Rashid, itu antara yang first person. Terus kan Ustaz Safwan ada bersama saya. Kemudian kita bentangkan, kami ada idea, boleh tak pihak Penang membantu kami untuk menjalankan satu kajian berkaitan dengan membangunkan modul al-hikmah. Jadi tuan-tuan, inilah modul yang terakhirnya. Modul yang terakhir, dia tekan ni. Ini modul yang terakhir yang telah diterbitkan secara berwarna. Okey, jadi kebetulan saya memaklumkanlah. Jadi kita akan kupaskan menjadi sikit satu persatu. Okey, modul al-hikmah ni dia punya panel penulis saya sendiri, kemudian pensyarah Dr. Muhammad Taufik Basara, kemudian Tuan Haji Muhammad Ibrahim bin Haji Ibrahim, orang hilang. Okey, Tuan Haji Ibrahim sekarang dia dekat HQ KKL. Dia kata Pak Ustaz sini, bos tak biasa saya. Kemudian Dr. Hamud Yahya Ahmad Muhsin, ini pensyarah daripada Yaman. Dia staf USI juga. Seterusnya Dr. Su Yan Mei, ini pensyarah daripada China, tapi orang Islam, tapi tak cakap Melayu, USI. Kemudian Dr. Su Yan Ju, pensyarah China juga, perempuan, dua-dua perempuan, pensyarah USI, China tak cakap Melayu. Dan last sekali Dr. Haji Muhammad Najib bin Noraini. Okey, untuk modul yang kami bangunkan ini, modul hikmah ni, dia ada 3 bahasa atau 4 bahasa. Yang pertama confirm bahasa Melayu dan juga bahasa Arab. Sebab teks-teks dia dalam bahasa Melayu, dalil-dalil dalam bahasa Arab. Kemudian kita datangkan beberapa bahagian, beberapa bab, satu bab dalam bahasa Inggeris, satu bab dalam bahasa Mandarin, dan disertakan juga dengan audio. Dia untuk basic. Sebab apa modul hikmah ni, harapan kita sekarang sebagai kita katalah tuan-tuan guru, pastinya diangkat dan dilantik menjadi lidah kepada pihak otoriti JAKIM, kadir-kadir JAKIM ini. Paling kurang mesti mereka ada basic background dalam bidang agama. First degree ke, 4 sanawi ke, apa semua dah, master ke, PhD ke, diploma ke, paling kurang mesti ada dia punya basic background. So maksudnya dekat situ dia bukan modul hikmah ni, dia bukan untuk yang beginner, bukan untuk yang permulaan. Tuan-tuan yang dah ada ilmu yang subhanallah, sekarang ni macam mana kita nak polishkan supaya bersesuaian dengan masyarakat kita pada hari ini. Baldatun thayyibah wa rabbul ghafur. Kita nak membina satu
masyarakat yang madaninya dari aspek kesantunan bahasa. Dari aspek kesantunan bahasa. Jangan duduk nak layan, kita duduk cakap saja macam tu, kita tak nak. Jadi dalam modul ini tuan-tuan, dia mengandungi ada 5 bab. Bab yang pertama berkaitan dengan kesantunan bahasa dalam nilai dakwah. Kemudian bab yang kedua adalah al-maktabah dan pedagogi dakwah. Dekat maktabah dan pedagogi dakwah ni semua kitab-kitab berkaitan dengan bab fiqh kita letak QR, scan keluar PDF. Kita nak mudahkan sebab kita tak nak masyarakat pada hari ini, tuan-tuan guru, para asatizah, dia menyampaikan sesuatu, dia tak ada nas, dia tak ada dalil. Dia sandarkan sesuatu kepada Rasulullah tapi itu bukan hadis Nabi. Kita tak nak, sebab sekarang ni maklumat semua berada di hujung jari. Jadi kita kena tahu bahawa bila kita bercakap ni, kat depan kita ni ada orang lain yang ada setengah orang ni dia rajin semak, ada setengah orang dia rajin selak, ada setengah orang dia memang maklumat ada dalam diri dia. Jadi kita nak profesionalnya, al-hikmahnya, guru-guru, pengkaderan JAKIM ini, lidah JAKIM ini, mereka ini adalah pihak yang tahu menapis. Kita tak nak dah mengangkut aja kata-kata daripada siapa dia sandar orang dia kata. Ambil rujukan daripada sekunder. Sekunder tu dia tidak refer kepada yang first punya rujukan. Contohnya kitab bahasa Arab, asalnya kitab bahasa Arab Fiqh Sirah Syekh Ramadan Abuti. Kan Fiqh Sirah Ramadan Abuti, dia ada terjemahan dalam bahasa Melayu. Kalau boleh kita nak para asatizah kita ni dia refer terus kepada kitab Fiqh Sirah Syekh Ramadan Abuti. Sebab apa kadang-kadang dalam rujukan sekunder tu dia ada benda yang perlukan kepada kesahan sumber-sumber rujukan. So dalam bab 2 ini kita menyediakan maktabah dan pedagogi dakwah. Bab yang ketiga adalah sebagaimana Dr. Muhammad Razak bagi tahu tadi, dekat JAKIM ada kitab tentang meraihkan perselisihan pendapat. Dalam bab 3 modul al-hikmah ni kita menyediakan bab meraihkan perbezaan dan perselisihan pendapat dalam mazhab. Macam mana kita nak meraihkan? Saya tak suka durian. Ustaz Azmi dia suka durian. Ustaz Azmi tak boleh paksa saya nak suka durian. Ini kita rasa saya. So kita berselisih tentang perkara-perkara furu', tak ada masalah. Perselisihan itu merupakan satu rahmah untuk menaikkan lagi. Jadi kita kata intelek, lebih berfikir, dia lebih mencakna tentang sesuatu perkara. Dalam bab usul itu tak boleh lah. Kemudian dalam bab keempat kita meletakkan adab dan kod etika profesional guru takmir. Bab yang kelima, Mandarin for Dakwah Communication in Malaysia. Ini sepenuhnya dalam bahasa Mandarin, tapi ada translate dalam bahasa Inggeris. Dan bab yang terakhir adalah English as a means for dakwah in Malaysia. Ini adalah dalam bahasa Inggeris. At least kita sekarang ni target kita bukan sekadar kepada bangsa Melayu, tapi dalam waktu yang sama negeri-negeri yang banyak bukan bangsa Melayu, kita nak tarik mereka supaya mereka ini berminat dengan agama Islam. Inilah peranan kita sebagai pendakwah. Selama kita hidup sampai sekian sen umur, cuba tanya berapa ramai orang yang telah kita Islamkan? Berapa ramai? Kalau tuan-tuan guru yang mengajar dekat sekolah-sekolah tu mungkin ada peluang dekat mana? Sekolah-sekolah orang asli. Ada anak-anak orang asli yang mungkin kita boleh bantu mereka, beri pencerahan. Tapi kita ni dia bercakap tentang agama, dia bercakap tentang Al-Quran, dia bercakap tentang hadis. Cuba tanya, berapa ramai orang yang telah kita Islamkan setakat hari ini? Hebat ke tak hebat kita? Okey. Jadi berbalik kepada modul al-hikmah tadi. Okey. Dalam modul al-hikmah ni tuan-tuan, satunya kenapa nama al-hikmah? Kalau kita buka rentetan sirah, ada satu nama library yang sangat masyhur, Baitul Hikmah. Baitul Hikmah ini kerajaan zaman Abbasiyah, terletak di Baghdad dan dibina secara rasminya oleh Khalifah Harun al-Rashid. Sebelum itu Abu Ja'far al-Mansur, dia suka kepada ilmu, dia letakkan buku-buku khazanah buku tu dekat istana. Sampai dalam catatan sirah mengatakan dayaqal qasr disebab al-rufufil kutub. Istana ini menjadi sempit disebabkan rak-rak buku yang banyak dalam istana. Jadi rentetan daripada itu, Harun al-Rashid dia membina satu library yang sangat besar. Kita tahu Baghdad satu
Mesopotamia, kerajaan awal, Sungai Tigris dan Sungai Euphrates dikembangkan. Dan dekat Baghdad ada Kufah dan ada Basrah. Ini dua madrasah yang sangat hebat. Kalau kita belajar Nahwu pun madrasah ini berbeza. Belajar bahasa Arab pun berbeza. Madrasah Kufah macam ni, madrasah Basrah macam ni. Begitulah juga kesarjanaan dia dalam keilmuan. Jadi raja-raja, khalifah-khalifah mula berminat, sangat berminat dengan ilmu-ilmu, dan mereka mengambil tamadun daripada luar, mereka terjemahkan dalam bahasa Arab. Dan kita terjemah itu dibayar dengan timbangan emas. Masya Allah, betapa hormatnya, berapa izzahnya golongan yang mempunyai ilmu pengetahuan. Subhanallah. Jadi munculnya Baitul Hikmah. Dia Baitul Hikmah dekat Baghdad di sana. Jadi, dan kalau kita lihat dalam Al-Quran, dalam Al-Quranul Karim pun banyak perkataan hikmah disebut hampir 20 kali dalam lebih kurang 19 ayat dalam 11 surah. Ya, antaranya yu'ti hikmata man yasha wa man yu'ta hikmata faqad utiya khairan katsira. Ya. Slide saya semua tak ada bahasa Melayu, semua bahasa Arab. Tuan guru semua insya-Allah boleh baca bahasa Arab kan. Dia tak ada ayat Quran, tak ada terjemahan. Allah kurniakan hikmah ni. Man yasha, kepada siapa yang Allah kehendaki. Kalau kita buka tafsir, ada kata Allah kurnia hikmah ni maksudnya adalah kepada rasul-rasul. Allah turunkan wahyu kepada rasul-rasul. Tapi kalau kita buka ya dalam syarah ayat ini mengatakan, antaranya kita As-Sa'di, di syarah As-Sa'di mengatakan al-ilmu nafi' wal 'amal salih wal ma'rifah asra wa syara'i wa hukmiha. Itu dah hikmah. Kita ada ilmu penghasil, bukan hikmah kamu. Al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Wal 'amal salih, dengan ilmu itu kita boleh melaksanakan amal salih. Dia jangan tak selari cakap tapi ustaz pun tak buat. Jangan tuan-tuan. Kita ini adalah cermin kepada masyarakat. Dan kemudian ma'rifah asrar wa syara'i wa hukmiha. Ada yang mengatakan al-hikmah dalam ayat ini merujuk kepada Allah berikan ilmu kepada orang-orang tertentu, sahabat-sahabat tertentu yang mengetahui tentang ayat-ayat nasakh dan mansukh dalam Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim ada ayat nasakh dan mansukh. Ya, yang hanya orang-orang tertentu sahaja yang tahu bab-bab ini. Subhanallah. Kemudian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pula menyebut daripada Abdullah bin Mas'ud, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa bislatain. Jangan ada hasad melainkan kepada dua perkara. Yang perkara rajulin atallah malan fa faratuhu ala fil haq. Lelaki, seorang pemuda yang Allah kurniakan mal. Kan kita baca hadis Nabi, ya, yang mana kaki tak akan berganjak pada hari kiamat melainkan ditanya tentang beberapa soalan. Antara babnya adalah bab harta. Macam mana kita dapat harta, macam mana kita belanjakan harta. Jadi jangan hasad dekat orang, melainkan kepada, kita kata ghibtah. Bukan hasad, kan ghibtah. Kepada dua golongan. Golongan pertama lelaki, golongan sekumpulan individu yang Allah kurniakan dengan harta dan dia menggunakan harta dia itu untuk tujuan-tujuan hak. Subhanallah. Kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an mahbuban. Kamu ni, kita ni, jadilah orang alim. Kalau tak jadi orang alim, jadi orang yang belajar. Belajarnya ada komitmen. Dia ada tulis nota dia ada buku dia ada jadual dia ada peperiksaan, itu belajar. Kan washtaqaitu lil waqi'a bis-su'd hifzi fa amartu bi turukil ma'asi al-'ilmu nur wa nur la yahdi lil-'asi. Syafi'i bagi tahu dia belajar. Hari ni aku belajar payah sangat ni. Aku mengadu kepada guruku Imam Waqi' bis-su'd hifzi, susah aku nak menghafal. Kenapa? Ilmu ni adalah nur. Turukil ma'asi, tinggalkan maksiat. Selama kita daripada subuh sampai sekarang, kebimbangan kita ada perkara-perkara kita melanggar hudud Allah Subhanahu Wa Taala. Sempadan standard yang Allah telah tetapkan. Kan kita bimbang. Ya, Imam Syafi'i yang kuat hafalan pun dia ada kebimbangan dalam diri. Wa turukil ma'asi ilmu nur, ilmu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan turun kepada pelaku dosa. Yang kedua, rajulun aqalla hikmah fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Yang kedua, lelaki
sekumpulan manusia yang Allah kurniakan hikmah kepada dia. Hikmah ni tuan-tuan, ya, kalau baca banyak sangat tafsirannya. Antara tafsirannya Ibn Qayyim mengatakan letak pada tempatnya, pada masanya, pada keadaannya. Itu hikmah. Bagaimana seorang ibu mendidik anak dengan penuh hikmah. Bagaimana seorang ayah, ya, dia mengajar anaknya tentang cara hidup secara berhikmah. Lelaki dikurniakan dengan hikmah dan dia mengajar, dia melaksanakan, dia tahu hikmah itu, dia melaksanakan perkara-perkara tersebut, digambarkan dengan akhlak dia. Sebab itu kalau kita buka dalam syarah-syarah, banyak syarah mengatakan hikmah ni ada 3. Hikmah kepada hikmah ilmiah, hikmah amaliyah, hikmah waqa'iyah. 3 pula pecahan. Hikmah ilmiah, dari segi pengetahuan ada hikmah. Dari segi akhlak ada, Masya Allah, hikmah tindakan dia. Dari segi dia punya hak waqa'iyah, dia punya life dia, wakil hidup, wakil. Kita hidup pada generasi hari ini yang anak-anak memang terfokus kepada media sosial. Ada TikToknya, ada Twitternya, ada Facebooknya. Tiba-tiba kita sebagai pendakwah, kita kata haram guna benda-benda ni. Mana wakilnya? Mana hikmah pada wakilnya? Sepatutnya sebagai seorang pendakwah, kita turut sama dengan mereka. Kita belajar satu persatu. Saya cakap sekarang boleh tak? Esok saya umur saya 70 tahun ke, kalau panjang umur, sampai pula satu teknologi sangat canggih, kita pun tu kena ikut kan? Sekarang ni kita boleh follow lagi benda-benda tu. Jadi, jangan kita kata, oh yang haramnya. Kenapa kita tak penuhkan TikTok itu dengan perkara-perkara berkaitan dengan agama? Kenapa kita tak penuhkan dengan hadis Nabi SAW? Kenapa kita tak penuhkan tentang hikam wal-amsal fil lughatil arabiyyah anil ilm? Kita tak penuhkan benda-benda tu. Bagaimana orang-orang kufar ini, mereka ambil benda itu, mereka menggunakan. Dia tahu generasi hari ini dekat dengan benda tu. Wah, okay, itu benda dia. Jadi hikmah ni, hadis Nabi SAW bagi tahu, ya, digunakan harta, digunakan hikmah. Ya, kita hendaklah ada rasa ribtah kat situ. Ribtah tu maksudnya kita iri dengan dia, kita rasa aku pun nak jadi macam dia dan aku tak nak menjatuhkan dia. Kalau hasad dengki ni, dia cemburu dengan orang dapat, dia nak menjatuhkan orang tu. Kalau orang tu jatuh, dia seronok. Kita tak. Subhanallah, banyaknya rezeki dia, kita pun nak jadi macam dia. Kalau kita banyak rezeki, kita dapat banyak mengeluarkan zakat, dapat membantu orang dan sebagainya. Subhanallah. Ya, okey, seterusnya. Okey, ini al-hikmah. Burida lafazul hikmah fil Quran al-Karim 20 marra fi 19 ayat wa fi 12 surah. Wa qad burida li'adad al-ma'ani. Dalam Al-Quran al-Karim, hikmah ini disebut sebanyak 20 kali. Fi 19 ayat pada 19 ayat. Fi 19 surah, dalam 19 ayat itu pada 12 surah saja. Sebab ada surah-surah tertentu yang diulang 2 kali, 3 kali. Dan waqad urida li'adati ma'anin, dan disebut dalam makna yang pelbagai, makna yang luas, mengikut konteks yang bersesuaian. Ya, antaranya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izati al hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Allah Subhanahu wa ta'ala bagi tahu. Jadi kalau kita buka tafsir, kata ini ayat ini untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ajaklah, tapi ada setengah tafsir kata untuk semua. Ya, pendakwa tanggungjawab kita. Ajaklah, ya, ila sabili rabbika, di jalan Allah. Jalan Allah apa? Al-Quran dan juga sunnah. Ya, Al-Quran dan juga sunnah dan asar sahabat. Itu jalan Allah. Ya. Bila hikmah, satu aja orang cara berhikmah. Hikmah ni bukannya kita berceramah orang gelak-gelak seronok, itu bukan hikmah. Itu seloka nama dia. Seloka tak sama dengan hikmah. Hikmah ni, ya, bila kita dengar dia, saya pernah dengar ada satu kuliah tuan guru tu, bila kita dengar dia syarah kitab hikam, kita nak tulis semua, nak kutip luluk tu, umpama mutiara. Rasa tak sempat nak kutip semua. Masya Allah, yang keluar daripada mulut dia semua putih-putih mutiara, putih-putih ilmu yang keluar, itu hikmah. Ajak orang dengan cara berhikmah.
nasihat-nasihat yang baik. Ya. Jangan kita nak lunakkan hati orang ni tuan-tuan. Kan nak lunakkan hati orang. Macam dulu kita kata, kalau orang masuk Islam tu, kita kata orang lelaki dah sunat ke belum? Jangan lagi. Ceritalah benda lain dulu. Kan? Cerita benda lain dulu. Benda yang mudah, benda yang dia menunjukkan betapa cantik ni Islam. Mau izatil hasanah. Dan kita duk kata kamu ni orang kafir ni, kamu kena bakar dalam neraka ni. No. Kita kata dalam takkik, banyak sangat takkik. Kita mengajak orang, kita berdakwah orang hari ni banyak sangat takkik. Mana modul madaninya? Dalam konteks berbahasa. Kita nak uslub ta'aziz. Ta'aziz ni uslub yang Masya Allah. Kita tak kata dia bodoh, kita kata kurang pandai. Itu maksudnya peluang itu masih ada. Peluang itu masih ada. Dan kemudian wajadiluhum. Kemudian kalau kita nak berdebat dengan mereka, berdebat pun dengan ahsan, dengan cara yang betul. Al-adab mendahului ilmu. Dah belajar kan semua tuan-tuan perlu tahu kan? Adab mendahului ilmu. Pergi belajar adab dulu, baru belajar ilmu. Kalau dipakaikan dengan ilmu yang banyak, tapi tak ada adab, tak buat apa? Hari ini ramai dalam kalangan masyarakat yang tingginya ilmu, tapi tak ada adab. Tuan-tuan, tahu tak siapa yang dikam Sayyidina Osman bin Affan sehingga syahid? Fitnah umat Islam bermula kan apabila lantikan Umar, Abu Bakar As-Siddiq itu tak ada sangat, adalah Nabi palsu, golongan murtad. Kemudian dia naik Umar, mula berlaku fitnah. Kemuncaknya apabila Sayyidina Osman sampai sejarah dimanipulasikan, mengatakan Osman ni ada dua fatrah pemerintahan. Fatrah pemerintahan yang cemerlang, fatrah pemerintahan yang gelap. Tak betul. Tak betul. Ya? Jadi sejarah kita ingin dipulihkan. Osman ni sentiasa cemerlang. Siapa Sayyidina Osman? Ni Nabi bagi dua orang anak dia pada Osman. Bukan senang-senang kita dah lepas anak perempuan kita pada orang, tuan-tuan. Bukan satu tapi dua. Ni bila mana dalam peperangan Rasulullah kata siapa ada apa-apa yang nak infak, semua umat Islam tunduk. Tabuk, tak salah saya peperangan Tabuk. Ya, Tabuk antara Khandaq dulu tunduk. Maka semua umat Islam tak ada harta pada tu. Osman kata aku nak infak beri. Bagi umat Islam ni semua, ni Osman ni tiba-tiba sabbar wa sabbar. Kita cerca, dia kata, dia maki, dia nista Osman bin Affan. Yang menikam Osman bin Affan itu adalah salah seorang lelaki yang menghafal 30 Al-Quran. Lepas Osman naik, buka tingkap, kata ittaqullah azkurkum bittaqullah. Buka tingkap, aku ingatkan kamu supaya bertakwa kepada Allah. Waktu rumah kena kepung tu kan. Masya Allah. Sampai tahap ada hikmah. Dia punya mana hikmahnya dalam mengambil tindakan. Ya, jadi kalau kita nak berbicara ke, kita nak rot orang ke, kan, kita kena ada adab dia. Apa adab dia? Ya, adab dengan tuan guru kita macam mana? Kita bukan semua minum air basuh kaki, bukan sampai tahap macam tu, kan? Ada adab. Islam meletakkan izzah, kemuliaan orang yang berilmu ni tinggi martabat dia. Ya, martabat dia. Ya, bukannya senang. Jadi jangan kita merendahkan. Sebab tu kita kata dalam konsep al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Kamu nak ilmu ni, kamu kena pergi cari. Berapa ramainya ulama-ulama yang terdahulu, mereka nak ilmu, mereka mengembara rihlah talabul ilmi, mencari ilmu pengetahuan bertahun-tahun. Ya, individu yang dilantik oleh pihak berautoriti untuk meneruskan tugasan dakwah. Masya Allah. Tanggungjawab yang sangat luas dan sangat besar. Ya. Okey, laras kesantunan bahasa dalam Al-Quran ada 8. Laras kesantunan. Allah menggunakan 8 kalimah nak menunjukkan. Contoh kalau kita dapat 8 kita praktikkan, subhanallah. Yang pertama kalimah thayyibah, hasuna, ma'rufa, sadida, baligha, karima, munsara, laina. 8.
topik yang berbeza. Apa maksud satu persatu? Masing-masing ada maksudnya. Macam Taibah disebut beberapa kali dalam Al-Quran Al-Karim. Kalimatun Taibah. Ya, antaranya, ya, yang kita kata 20 kali kalimah hikmah ini berkaitan dengan laras kesantunan pula. Ya. Kalimat Taibah fil Quran. Kalimat Taibah dalam Al-Quran Al-Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim. Ya, alam tara kaifa dariballahu masalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibah asluha sabitun wa far'uha fis sama. Jadi dalam tafsiran ini, ya, kita lihat mereka merujuk kalimat thayyibah ini kalimat syahadah la ilaha illallah. Sebab apa? Dia bagi tahu asluha sabit, dia punya akar itu memang kukuh. Wa far'uha fis sama, dan cabangnya naik ke langit. Ya, kalimat Taibah dalam ayat ini merujuk kepada maksud kalimat syahadah At-Tabari dan Al-Qutubi. Ia juga merujuk kepada semua kalimah yang baik yang diungkap seperti tasbih, tahmid, takbir, istighfar dan perkataan-perkataan yang manfaat Ibn Ashir. Kalimat Taibah. Subhanallah, subhanallah. Kalimat Taibah. Jadi kita nak berdakwah ni guna kalimat Taibah. Jangan kita menggunakan mister. Sebab tu saya tak tahu lagi, tak tahulah setakat ni saya tak jumpa lagi dalam kitab dan ilmu yang saya ada ni. Tak ada pun dalam kitab mengatakan kita boleh sabar bersabar. Kita boleh berdakwah, kita cerca orang, kita cerita aib orang, kita buka benda dalam kain orang, kita tuduh orang, kita fitnah orang. Oh, dia tepuk tangan seronok. Kemudian ramai lagi kita kata pengikut-pengikut. Masya Allah, itu bukan budaya Islam. Orang solat dia tak buat macam tu. Orang puasa tak buat macam tu. Ahli ilmu dia tak buat macam tu. Orang yang takutkan mizan Allah Subhanahu wa taala, timbangan Allah Subhanahu wa taala, raqib wa atid, dia tak cakap macam tu. Merangkak kita nak cari dan minta maaf pada orang tuan. Jadi kalau kita duk nista orang, benda ni dah jadi satu yang biasa hari ini. Dia jadi biasa, tapi dia tidak biasa pada kita. Kita kena bagi tahu. Jangan pula kita yang jadi ustaz-ustazah ni, kita duk mencarut dalam masjid. Kita duk maki orang dalam masjid. Apa cerita kalimat Taibah? Mana kalimat Taibah ni? Kamu nak ikut siapa? Nak ikut Nabi ke? Nak ikut Allah ke? Ataupun nak ikut siapa? Nak cari apa? Nak cari keredaan Allah ke? Ataupun nak cari pengikut? Nak cari penyokong? Nak dapatkan haban-haban tertentu dekat dunia? Apa sebenarnya? No, masyarakat. Ya, kita nak masyarakat hadarah Islamiyah, masyarakat madani yang mempunyai cakna pemikiran minda kelas pertama. Kita dah angkat martabat, ya. Kemudian disebut lagi wa qul lin nas husna, ini kalimat husna fil Quran Al-Karim. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qul lin nas husna wa aqimus salah wa atuz zakah summa tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Sadaqallahu al-'azim, surah Al-Baqarah ayat yang ke-83. Kau husna. Husna apa dia? Perkataan husna dalam ayat ini merujuk kepada perkataan yang baik, iaitu katakan kepada mereka dengan perkataan yang baik. Balaslah kepada mereka dengan jawapan yang elok. Kita kadang-kadang ni tuan-tuan, kita cakap dengan orang tak menyakitkan hati orang, tak sah. Orang tanya elok, kita balas pula macam tu. No. Ya? Kita cakap dengan benda yang baik dan kita balas dengan benda yang baik. Selain itu, menurut Ibn Abbas, perintah dalam ayat ini merujuk kepada perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel tentang kalimah la ilaha illallah, dan ajarkan kepada Bani Israel tentang kandungan kitab Taurat. Ibn Katsir. Ya? Kepada Ibn Katsir kata macam tu. Kalimat husna. Tadi Taibah, ini husna pula. Kemudian kita lihat pula kalimat ma'rufah fil Quran Al-Karim yang ketiga. Kalimat ma'ruf, kesantunan bahasa dalam Al-Quran. Sebab itu dalam Al-Quran dia punya lapiknya bahasa Al-Quran. Tuan-tuan lihat, Allah datangkan perumpamaan untuk menunjukkan maksud-maksud tertentu. Contohnya apa? Perempuan adalah pakaian lelaki. Ya, nak menunjukkan hubungan di antara suami isteri. Lapiknya kata-kata dalam Al-Quran Al-Karim. Ya, kemudian disebut walakinna la tu'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa. Ini bab berkaitan dengan wanita yang dalam iddah, kematian
adalah orang nak kat dia, tak boleh kan, dia lain dah lagi. Tapi dia boleh menggunakan qaulan kat sini, maksudnya adalah merujuk kepada bahasa sindiran, bahasa kiasan, bayangan ataupun isyarat yang tidak merupakan percakapan yang terus kepada wanita tersebut. Kadang-kadang perkataan ma'rufah kita bermaksud sopan. Jangan biadab. Orang baru mati lagi, kita kata aku nak masuk Minang kepada kamu. Jangan. Islam ajar benda ni. Cantiknya agama kita. Semua ada tuan-tuan. Satu persatu ada. Cuma kita tak rongkan. Ini saya datangkan secara ringkas saja. Berkaitan dengan perkara-perkara yang disebut dalam Al-Quran Al-Karim. Kemudian disebut lagi kalimah ma'rufah lagi. Wala tu'tu sufaha. Ini bab sufaha kan? Golongan-golongan sufaha ni. Amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman warzuqkum fiha waqtasibu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Ini bab kita wali menguruskan harta sekumpulan anak-anak yang kita katakan sufaha lagi. Jadi macam mana kita nak katakan anak-anak yatim ke, anak abang kita ke, kita penguruskan, kita pemegang amanah sebagai tanggungjawab. Ya? Kalau kita rasa mereka tak dapat menguruskan harta lagi, jangan wala tu'tu sufaha amwalakum, jangan lagi. Tapi kita kena bagi mereka makan. Ya, Allah jadikan kita ni sebagai wali pengurus, pentadbir. Kemudian kita hendaklah mengatakan, cakap kepada anak-anak ini dia dengan qaulan ma'rufah, percakapan yang baik-baik sahaja. Menurut Al-Razi, ayat ini ditujukan kepada wali anak yatim. Kerana perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka untuk bercakap dengan percakapan yang baik. Dengan mula-mula tadi cerita pasal mak dia kan. Mak dia mati lagi, lepas tu cakap dia hidup kat mak dia. Dia cerita pasal anak dia pula. Anak dia, bapa dia dah meninggal. Macam mana? Nak cakap dekat anak dia pula macam mana? Masya Allah. Ya? Kemudian seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman lagi. Okey, kalimah sadidah. Ma'rufah ni ada beberapa tapi topik yang hampir sama saja. Kemudian kalimah sadidah. Ya. Dalam surah An-Nisa berkaitan dengan wal yaqulu qawlan sadida. Ini cerita dia. Ada orang nak mati. Ada orang nak mati. Kita tahu dia banyak harta. Banyak harta kan. Kemudian kita main dekat dia, kita bisikkan dia. Kita Pak Melaka dia dengan kawan-kawan baik kita katakan, kata banyak harta tu, aku kata harta tu kamu wasiatkan untuk aku semua bersih. Waktu orang nak mati. Jadi Allah cerita tentang benda ni. Allah bagi tahu. Menjadi tanggungjawab kita tuan-tuan. Ya, Allah SWT memerintahkan agar kita mengungkap perkataan yang betul dan benar. Kalau si mati tadi mewasiatkan, mentabarrakkan, menghibahkan semua harta dia kepada pihak ketiga, macam mana waris? Kita tinggalkan waris dalam keadaan harta lebih baik daripada kita tinggalkan mereka apa kedai betul. Siapkan kelengkapan kepada mereka. Jadi kita yang mai pergi berjumpa orang yang dah nak meninggal tu, kita kena pastikan mengungkap perkataan yang betul dan benar. Masya Allah, orang nak mati pun Allah suruh cakap dengan cakap yang berelok-elok. Bukan orang hidup sahaja, bukan janda sahaja, bukan anak yatim sahaja. Orang nak mati pun Allah perintahkan kepada kita sebagai umat Islam untuk mengatakan perkataan-perkataan yang selayaknya, perkataan yang betul. Jangan nak mengelak untuk tujuan-tujuan tertentu kepada orang sakit dan tidak menggesa serta memujuk mereka untuk mewasiatkan, sedekahkan keseluruhan harta mereka sebelum mati kepada orang lain. Anjuran dalam ayat ini agar kita mengungkapkan perkataan yang betul dan benar kepada orang yang sedang berhadapan dengan kematian. Cakap betul. Kan? Jangan nak menipu. Dia nak ambil hak orang dengan cara tak betul. Kalau orang nak mati dah sakit ke hospital tu pergi sign borang 14 hari kau tak nak ke. Jangan. Itu selalu berlaku, hari berlaku kan. Dia tiba dah meninggal, tengok nama tanah dah tukar kepada orang lain. Sedangkan kita tak tahu nama bapa kita dah tukar kepada orang. Jangan. Ya. Ini yang kita kena bukan sekadar dalam dewan ini saja, tapi kita kena wawarkan kepada masyarakat. Bagi tahu apa tanggungjawab dia wali kepada anak yatim. Bagi tahu kepada pentadbir, ya, kepada harta-harta yang tertentu. Bagi tahu kepada orang ramai yang ada rakan-rakan yang menjaga orang sakit dan apa semua. Jangan ambil kesempatan. Allah bagi tahu dalam Al-Quran Al-Karim tentang
Kemudian tuan-tuan, kalimah balighah fil Quran al-Karim, tabligh, balaghah, semua ada kaitan. Ya, kita belajar balaghah ni ada macam mana gaya bahasa balaghah, ada tasybih, ada isti'arah, ada kinayah, kan macam-macam kita belajar balaghah tu punya bahasa dia punyalah cantik. Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang baligh. Dia balaghah ni dia cakap pendek tapi padat maknanya. Dia bukan istidrak dia cakap meleleh-leleh, nak ambil poin pun tak tahu kat mana satu. Kita cakap biar cakap yang berisi, bukan tong kosong saja, tik kosong saja. Jadi Islam menyuruh kita fa'ari annahum wa'adhum wa qawlahum fi anfusihim qawlan baligha. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya memberi nasihat kepada golongan munafik ini dan berkomunikasi dengan mereka dengan menggunakan perkataan yang dapat memberi kesan kepada jiwa mereka, iaitu perkataan-perkataan diungkapkan terus sampai ke dalam hati mereka. Wajilat qulubuhum. Kita cakap ni tuan-tuan, kita cakap ni kadang-kadang kita dengar orang bercakap kita sampai masuk dalam hati. Itu baligh ni, dia punya martabat dia. Macam mana kita nak cakap ni sampai terkesan kepada jiwa mereka. Ni pakai motivator dia, para ustaz dia pakai motivator kan. Motivator tu dia cakap menangis-nangis orang. Kita nak macam tu. Kita cakap, bila cerita tentang birrul walidain, tentang berbuat baik kepada ibu dan ayah, bila cerita baik-baik ayah ni menitik air mata, memberi kesan kepada dia. Orang yang buat dosa tu, buat maksiat, orang munafik tu, Allah perintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi tahu mereka, cakap kat mereka, biar percakapan yang kita lontarkan kepada mereka sampai menusuk kepada kalbu mereka. Bukan kita duk pergi, kita duk marah, kita duk cerca, kita duk hina. Itu bukan budaya, bukan ditunjukkan. Balik ya, nak menyampaikan sesuatu balaghah walau ayat, sampaikan kepada aku walaupun sepotong ayat. Ini kena orang yang pandai main dengan kata-kata. Ya, dia pandai main kata-kata. Dia cakap, tuan-tuan, ibu dan ayah cakap Melayu. Tu kan? Kadang-kadang kita kan cakap Melayu, orang semua. Kau dan Melayu. Okay, seterusnya. Kalimat karimah fil Quran. Karim ni, dia mesti letak dekat ibu dan ayah. Carilah dekat Al-Quran Al-Karim. Al-Quran Al-Karim, ya, kalimatul karimah, ya. Wala taqul lahum uffin wala tanharhuma wa qul lahum qawlan karima. Ibu dan ayah. Ibu dan ayah, dia punya sinonim dia qawlan karimah. Tak ada hak kepada anak untuk mengatakan uff. Menjadi kewajipan kepada seorang anak untuk mentaati kedua ibu bapa. Mereka di samping menggunakan perkataan yang mulia ketika bercakap dengan mereka, cakap dengan mak dan ayah, benda yang minta pahala sentiasa berjalan. Tengok ibu dan ayah, tengok dengan kasih sayang, ya, yang membesarkan kita. Dia masih ada. Dia tengok pergi umrah kan, nak tawaf tak larang, ya, nak saing tak baca Quran, mengantuk aja. Dan sebanyak orang semua duduk tengok Kaabah. Orang baca Quran kan, kita nak baca Quran mengantuk, kita dengar orang baca Quran, tengok masa Al-Quran, insya-Allah tak apa-apa. Tengok ibu dan ayah ni wali hidup kita ni. Allah perintahkan ya, supaya ya, kita berbuat baik kepada ibu dan ayah. Bagaimana ramainya sahabat yang mereka ini ditentang oleh ibu dan ayah mereka. Contohnya Mus'ab bin Umair, kan, seorang pemuda yang mana ketika awalnya ini idola masyarakat anak-anak muda Arab dekat Mekah, mereka nak jadi macam Mus'ab bin Umair. Sebab apa? Bajunya cantik, makannya mewah, baunya wangi, Masya Allah, anak kesayangan ibunya. Tapi bila dia peluk agama yang dibawa oleh Muhammad, orang yang menentang dia adalah ibu dia, keras menentang. Tapi dia tidak pernah pun dia menyakiti. Jadi kita tuan-tuan dalam berdakwah ni, kadang-kadang Allah uji kita. Allah uji kita apa? Dengan orang yang terdekat dengan kita. Ada dalam kalangan kita Allah uji yang ibu dan ayah masih belum sempurna solatnya 5 waktu. Ada yang Allah uji kita ni tuan-tuan dengan ibu kita yang belum sempurna tutup aurat. Ada. Waktu maghrib dia duduk lagi dekat kebun sawit. Ada. Tapi umur dah sekian-sekian.
Ada yang Allah uji kita ni tuan-tuan, dia dengan kata apa, suami isteri, yang suami dia tak sembahyang lagi, suami ambil nombor lagi, isteri ustazah. Ada yang orang uji pula ustaz, imam, tapi isteri tak tutup aurat, Allah uji. Ada yang Allah uji pula dengan anak-anak, Allah uji dengan menantu. Anak-anak kita boleh tarik telinga, kita boleh piak, tapi esok dia kahwin dengan orang lain, dia bawa orang luar ke dalam rumah kita. Jadi macam mana kita nak berdakwah kepada anak menantu kita ni? Kita salah cakap merajuk 2 tahun tak balik raya. Hari ni kan, masyarakat hari ni, dia rasa tak ada keperluan. Budaya hari ni orang dah biasa dah hari raya pergi beraya ke homestay. Mak ayah kat kampung tu tinggalkan. Budaya pada kampung tak ada, pergi homestay sana, homestay sini. Jadi bagaimana kita nak berdakwah kepada orang-orang yang terdekat dengan kita? Pak kata orang Melayu, menarik rambut dalam tepung, rambut tidak putus, tepung tidak berselera. Jadi Allah mengatakan menjadi kewajipan kita untuk mengatakan perkataan mulia ketika bercakap dengan mereka. Perkataan adalah perkataan yang paling ringan. Ni perkataan yang paling ringan untuk diungkap, untuk menunjukkan keengganan seseorang untuk melakukan sesuatu perkara dalam konteks ketaatan kepada ibu bapa. Penggunaan perkataan yang dianggap paling ringan juga ditegak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa benda yang paling ringan tidak dibenarkan. Qaulan karima. Ya, seterusnya. Kalimat maysura. Ya. Wa imma tu'riduhunna anhumul ibtigha'a rahmatin min rabbik tarjuha faqul lahum qawlan maysura. Sadaqallahu al-'azim, surah Al-Isra. Perkataan maysura bermaksud senang, mudah. Kata lawannya adalah susah, sukar, mas'ul, kaya dan mewah. Maksud qawlan maysura pula adalah perkataan yang baik, sedap didengar dan dapat menghilangkan kerusingan serta mempunyai janji dan harapan. Cerita dia macam ni. Dia cerita dia, ada orang nak datang pinjam duit dekat kita. Kan, nak datang pinjam duit dekat kita. Tapi kita pun tak ada duit. Macam mana kita nak cakap? Macam mana kita nak cakap? Inilah qaulan maysura. Kita cakap dia tak ada duit apa lagi, InsyaAllah lah. Tapi serta mempunyai janji dan harapan. InsyaAllah kalau ada rezeki lebih, dia boleh letak. Kalau ada, kita bantu. Dia cakap, orang minta, dia balas balik, tapi ada percakapan yang elok berserta dengan harapan. Jangan orang datang pinjam dekat kita, tak boleh habis untuk kamu, dia datang pinjam. Yang hutang tu letak, kita bayar ni. Kan? Kita tiba-tiba meminjam ni, dia berat sikit. Maruah kita tak turun kat bawah sebab dia meminjam. Jadi Allah perintahkan, Allah beritahu. Ya, kalau mana-mana orang dalam kepayahan, orang dalam kesusahan, dalam kekangan, dia memerlukan kepada bantuan dan juga pertolongan, bantulah mereka. Tapi kalau tak mampu kita nak bantu, kita balas balik dengan cakap yang baik. Dia perlu lagi kita kata manna wal adha. Dan kita bagi, kemudian kita sertai manna wal adha. Kita dah ukir-ukir, kemudian kita dah ancam-ancam dia. Pagi ni kalau kamu tak sokong aku siap. Manna wal adha. Tadi manna wal adha, ikuti dengan manna wal adha. Tak apa, kata minta maaf lah, kata saya tak dapat bagi. InsyaAllah kalau bulan depan ada rezeki lebih, saya bagi. Ada rezeki awak tu kat mana-mana. Ya, cuba lah. Kita bagikan harapan kepada mereka. Ya Allah perintahkan. Kemudian kalimat lain dalam Al-Quran. Lain nelas sekali. Lain, maklin tu lunak. Macam nak melunakkan suara. Dalam kisah faqawlan lahu qawlan layna la'allahu yadhakkaru aw yakhsha. Sadaqallahu al-'azim. Surah Taha. Allah perintahkan Nabi Musa alaihissalam pergi berdakwah, pergi jumpa Firaun. Firaun ni sejahat-jahat manusia. Ya, sejahat-jahat manusia. Yang pergi jumpa dia adalah sebaik-baik manusia pada waktu itu. Nabi Musa sebaik-baik manusia pada itu, sebaik makhluk pada itu, berjumpa dengan Firaun, sejahat-jahat manusia. Dan Allah perintahkan, wahai Firaun, wahai Musa, kamu pergi jumpa dengan Firaun, tuturlah kata-kata yang lain, kata-kata yang lunak, kata-kata yang sedap, ya, supaya
supaya la'allahu, mudah-mudahan dengan kata-kata sebab tu Nabi Musa kan, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdah, rongkaikan ikatan. Dia ada uqdah tu, Nabi Musa boleh takak kalau kita baca asal dia kan, dia minta wahlul 'uqdatan, ya, supaya dia punya lidah ni difasihkan, dilancarkan. Bila dia cakap tu, ya, Nabi Fir'aun itu dia akan dapat mendengar apa yang dibawa oleh Nabi Musa AS. Kita hari tuan-tuan, kita lihat konteks kita dalam berdakwah. Satu, kita berdakwah kepada orang Islam, apa bahasa kita guna. Satu, dalam konteks kita nak mengajar orang bukan Islam, macam mana kita buat. Macam mana kita buat. Sedangkan Allah perintahkan Nabi Musa, kamu bertemu dengan Fir'aun, cakaplah dengan, ucaplah dengan perkataan-perkataan yang lunak, perkataan yang sedap. La'allahu, mudah-mudahan dia mendengar ucapan kamu, mudah-mudahan. Kita berdakwah kepada orang bukan Islam ni, bila dia dengar ustaz ni berdakwah macam ni, dia tersentuh hati dia, cantiknya akhlak Islam. Sebab itu kalau kita buka hadis Nabi SAW, Rasulullah melarang kita sabbah syaitan. Apa maksud sabbah syaitan? Laknat punya syaitan. Rasulullah melarang, buka hadis, cari hadis Nabi. Bab sabbah syaitan, melaknat syaitan. Rasulullah tak suruh laknat syaitan. Rasulullah suruh isti'adzah, mohon perlindungan daripada gangguan syaitan rajim. Yang boleh melaknat syaitan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Siapa kita nak melaknat syaitan? Baca ada hadis. Bab berkaitan dengan sabbah nas, bab mencerca manusia, sabbah syaitan, mencerca syaitan, sabar reh pun ada. Kita mencerca angin, kuatnya angin hari ini. Kita laknat angin, kita laknat ribut, tak boleh itu. Islam jaga semua benda ini. Dan kalaulah kita dapat mempraktikkan dalam urusan dakwah kita, insya-Allah, ya, kita dapat melahirkan masyarakat yang faham tentang agama, yang dapat mempraktikkan agama, dan dapat menunjukkan betapa cantiknya agama ini. Tuan-tuan, kalau nak hadap akhlak orang Arab tak ada. Sebab tu kalau kita macam doktor sebut tadi, ya, hari ini, trend hari ini mereka cuba, ya, bumi Malaysia ini sebagai satu pusat gerakan dakwah terkini. Dan kalau kita lihat dalam YouTube, ya, dalam ceramah-ceramah bercerita tentang konturah-konturah tu kan, ada salah silah, bacalah Dr. Prof. Soleha UIA itu cerita Nabi Ibrahim, salah seorang isterinya adalah konturah. Konturah itu daripada campar. Kemudian ada cerita pasal Kedah itu ada tempat bakar besi apa-apa semua kan. Tamadun yang hebat Nabi Sulaiman atau Zaburul Hadid mana yang bawa tu? Dia walaupun dalam Al-Quran dia tak cerita benda tu, tapi dari segi faksi sejarah ada data-data, dalil-dalil yang menunjukkan ianya betul, boleh diterima. Dekat kampung Sungai Batu kat Kedah tu banyak dia jumpa tempat relung-relung membakar besi. Besi ni satu unsur, satu elemen yang jatuh daripada langit. Dia bukan unsur daripada dalam bumi. Negara-negara lain tak ada, Eropah tak ada. Kemudian kita buka pula YouTube, ya, Ustaz Al-Amin, ya, ini cerita kajian tentang keris, betapa hebatnya keris Melayu ini ditempa, bukan dituang apa semua. Masya Allah. Tak mustahil kita akan memulakan gerakan dalam revolusi, ya, untuk menaikkan umat pada satu hari nanti, insya-Allah. Sebab tu kalau kita buka dalam kisah satu tesis, ya, sarjana, ya, yang dia tulis tesis tu Sahwah Rijal Marid. Sahwah Rijal Marid ni, ya, dia menulis tentang cerita dia tentang revolusi lelaki pemuda yang sakit. Pemuda yang sakit ini, the sick man ini, kalau kita buka berita-berita dekat Eropah dahulu, sick man ini dilabelkan, disandarkan kepada Sultan Abdul Hamid yang kedua. Mereka melabelkan sebagai Rajul Marid, pemuda yang sakit. Yahudi pernah minta tanah kepada Sultan Abdul Hamid. Dia kata ini bukan tanah, bukan tanah nenek moyangku, tapi tanah umat Islam. Dia mempertahankan benda ini.
Banyak sejarah-sejarah kita telah dimanipulkan. Dalam Samaria dia cerita satu persatu. Kena kerajaan ni, kena kerajaan ni, yang apabila naiknya Saurah Arabiah Kubra, apabila berlakunya Balfour punya perjanjian Balfour kan. Kemudian apabila ada satu raja daripada negara sebelah Arab tu yang memberi Britain masuk, itu sejarah-sejarah yang itu. Yang orang lain tidak tahu. Dan kita nak tuan-tuan, ketamadunan, kesarjanaan yang sepatutnya bermula dalam kalangan para asatizah. Jadi kita tak nak golongan-golongan yang jadi liberal, golongan yang umum apa semua tu, mereka pula masuk. Sebab itulah saya sahabat, sebenarnya saya bukan guru takmir. Saya bukan guru takmir. Kan, tak ambil tauliah pun. Tapi ada sahabat lah. Sahabat saya Ibrahim berkata, ambil lah tauliah. Dia kata kalau entah syekh, entah nak ambil tauliah track khas pun boleh. Tulis surat kepada dan Sahib Bersama Datuk Mufti kan. Betul, ambil lah. Tak nak ada. Kalau entah tak ambil tauliah ni, orang lain pula mengajar yang macam mana dia punya fahaman agama dia, yang bawa apa semua kan, siapa nak bertanggungjawab kepada masyarakat. Kalau entah nak niat, boleh anda forwardkan surat kepada Sahib Bersama. Saya kata, apa? Saya nak ambil tauliah macam orang biasa. Allah. Bukan berlagak, kita nak test kan macam mana. Ambil tauliah, berisa macam satu semesta. Tauliah perak dia punya strong dia. Macam satu semesta berada mesti dia punya tauliah. Madah ni. Alhamdulillah. Kemudian lisan pula. Lisan tu dia tanya apa tau? Dia tanya mana markah yang paling rendah. Dia tengok kan, saya rasa ada bab yang paling rendah. Itu dia tanya, itu dia gasak. Kata, alhamdulillah dapat tauliah. Dan mengajar taklim ini selalu tak penuh. Dia boleh clear 900. Kadang-kadang saya 300 saja. Kadang 400. Kalau 700 tu paling banyak lah tu. 700 ringgit sebulan kan. Sebab tapi saya mengambil tanggungjawab. Saya juga ada peranan dalam membantu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam masyarakat Malaysia Madani kita sama-sama menyokong. Kamu politik masing-masing. Tuan-tuan. Tuan-tuan ada hak, ada fahaman tuan-tuan masing-masing. Tapi dalam bab bersatu nahnu ta'awun bima tafaqna, kita bekerjasama dalam perkara pada aspek-aspek yang kita sepakati. Kita sepakat solat itu wajib. Kita sepakat menyampaikan ilmu itu wajib. Kita sepakat amal ma'ruf itu wajib. Kenapa kita nak berikhtilaf? Kenapa kita nak bertelabak dengan benda-benda yang boleh memberi kredit kepada golongan-golongan yang kita kata hari ini ada LGBT-nya, ada pluralismnya, ada liberalismnya, macam-macam. Kalau kita duk benda tu pun kita tak selesai, ustaz ni gaduh sana, ustaz ni gaduh, siapa nak ambil tanggungjawab untuk mengekang isu-isu yang lebih utama, untuk membantu masyarakat kita? Jom kita sama-sama menggerakkan gerakan dakwah ini untuk sama-sama kita mendaulatkan agama ini, fahaman ini di negara kita cintai, insya-Allah. Jadi sesuai yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan korang kepada kelemahan diri saya sendiri. Kalau tuan-tuan nak buku ini, insya-Allah saya akan terbitkan. Kita terbit lagi, banyak kali dah kita pusing kan. Kita akan letak di penerbit Usi. Dia diterbitkan oleh Pusat Karang Mengarang Usi. Dekat Malaysia ni dia ada satu penerbitan yang kita kata MAPIK, yang diiktiraf. Kita bukan pergi dekat publisher yang kecil-kecil tu. Ada DDP, penerbit universiti semua di bawah penerbit MAPIK yang diiktiraf. Dan buku ini diterbit di bawah MAPIK. Bolehlah walaupun banyak kekurangan, banyak kelemahan, kesalahan, tapi kami cuba sedaya upaya untuk terus membaiki. Sesungguhnya baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kurang daripada kelemahan diri saya sendiri. Walaupun hakikat sebenarnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada Allah Subhanahu Wa Taala semua ampun dan kepada seluruh